Testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. So, sementara kita menunggu beberapa yang ada, InsyaAllah kita akan target within orang kata apa 2 hours or 1 hours or something like that lah. Okay, before 11. Okay, and then you guys can continue dengan apa tugasan-tugasan yang lain yang ada. Okay, sebab kita nak ambil masa smart online. Okay, rambut baru memang kena potong sikit. Okay, so tak ada rimas, so kita potong rambut lah. Okay, okay, left side. Hari ni kita nak tengok relic pun dalam few things je. Dalam mostly you guys dapat dengar? Dapat dengar kan ni? Respon sikit dekat bahagian komen tu, dapat dengar? Okay, so saya nak buatlah satu sikit. Mana dia ni where is the full section? Full. Okay, nak tanya soalan interesting juga ni okay. Okay, your online teaching now. Sejauh mana online ini bagi anda? Okay, bosanlah face to face lagi bagus. Online ni okay, tapi face to face option lagi okay je. Harap dapat balik kampus lah. Okay, good. So saya dah clear Okay, so saya dah letak satu poll kat situ, so you guys boleh jawab lah. Okay, saya tak nak buang masa, kita akan start. Okay, so saya akan share kita punya, seperti saya bersama saya, pembantu saya. Okay, pembantu kegemaran anda semua. Okay, kita nak tengok ni kita switch screen now. Okay, kita tengok sekarang ni berkaitan dengan relic juga, 3D punya elemen pula lah. Okay, so ini sample example dalam relic ni. Okay, saya harap banyak yang dah explore, and then mungkin ada ramai yang dah explore banyak dan mungkin lebih detail tahu. Macam saya ni, saya mostly ad hoc. Okay, saya pun tak tengok-tengok sikit-sikit tadi, just kita akan go through bersama-sama. Okay, kita pun benda ni belajar. Okay, kita nak tengok kat contoh 3D camera mode ni. Okay, so 3D camera mode ni tak ada apa lagi. Ini bukan 3D camera mode, dia lebih kepada kita nak generate 3D item. Okay, seperti yang kita tahulah. Okay, okay, kita punya orang kata apa, relic ni. Okay, dia ada dia punya function dia yang memang dah ada, so which is quite good. Contohnya draw cube wire dan sebagainya ni semua dah ada. Okay, so benda ni
dah di implement dalam ni. Ada function ni memang ada, kita panggil je. Sebab mana ada function draw cube wires ni ada kat atas ni, tak ada pun. Semuanya dah memang embed. Okay, kalau compare, kalau you guys gunakan OpenGL dengan Visual Studio sebelum ni, masa Game Engine 2 ada belajar OpenGL kan, kita boleh buat kita punya function tersendiri. Okay, bahkan ada juga yang cube yang dah ada, tapi kita boleh buat lagi detail lah. Tapi Relic ni sesuai untuk entry level dan juga learn how to create game from coding. Okay, macam mana game tu direka dan sebagainya kan. Itu yang dia punya ni lah function dia. Bukan dah tujuan dia untuk buat satu game engine, tapi at least kamu boleh gunakan untuk buat mini game engine, sub elemen dan sebagainya. Okay, so biasa benda ni direkodkan rasanya grafnya. Okay, jap, direkodkan dan boleh stream setting ni. Okay, viewing boleh. Okay, semua boleh. Okay, boleh back mana apa boleh revert balik lah. Okay, previous balik kan. Okay, okay, so that's why. Okay lah, bagus lah, it's quite good. Okay, so kita tengok contoh pertama bagi Relic ni. Okay, so kalau saya nak buka file, open, saya dah buka tadi. Under Relic ni, ambil ke bahagian example, pergi ke bahagian core, pergi ke bahagian ada dua, satu core 3D camera mode, okay, satu core 3D camera free. Okay, so boleh pergi situ lah. So saya dah buka dah. So kalau mode ni, kalau kita tekan F6, okay, tekan F6, dia tak apa, just kita letak satu box di tengah-tengah dan dianya ada kat situ lah. Okay, itu yang ada dekat environment tu. Okay, okay, so apa yang ada dalam ni? Okay, kita tengok sikit. First kali dia punya, of course, initialization of the screen to itself. Besar mana, lebar mana kan. Selalu kalau lepas tu dah 600 sebenarnya kan. Okay, cuba boleh ubah kan. Besar sikit lah, sikit. Okay, besar sikit lah. Okay, so ini adalah screen dia lah. Okay, yang ni of course seperti biasa dia punya atas punya menu bar tu tunjuk ke atas tu. Okay, kita boleh adjust. Ini adalah setting-setting kamera yang ada. Mana datang kamera 3D ni? Semua function ni. Function ni semua memang dah ada dalam kamera 3D ni. So function yang dah ada dalam Relic. Okay, so memang dah ada dalam Relic. You guys nampak clear tak ni? Cuba komen sikit, clear tak nampak coding ni? Saya dah ubah dia kepada 1920.1080. Tak tahu you, sampai ke output kat you guys sampai ke tak dia punya HD version ni. Mana full HD lah 1080. Tapi depend on the connection you guys. Sebab tak semestinya you guys dapat views dalam bentuk 1080. Clear tapi sebenarnya kalau tak clear sekarang tak apa. Nanti bila dah ada masa, you guys boleh download atau tengok kemudian, dia akan ada version yang dia dah proses yang high quality punya. Okay, sekarang ni mungkin dia paparkan yang 720. Okay, maksudnya 720, ataupun mungkin yang ada connection yang low, dia akan switch to 480, which is not quite good juga. Okay, tapi buat masa ni at least you guys dapat tengok few things lah. So tapi saya zoomkan lah. Okay, so ini okay, so back to the coding lah. So biasa kamu nak fahamkan snippet code ni, kamu tengok kamera 3D ni memang ada function ni dalam okay, orang kata apa, tak perlu sampai situ. Okay, sampai apa, dah ada kamera 3D ni function, kamu boleh panggil dia punya objek. Okay, ni kelas, ingat ni kelas. Okay, kelas dalam ni lah. Jailer ni nampak ni. Ni nampak. Carilah function kamera 3D ada dalam ni. Ni key yang ada. You guys boleh cari key yang ada dalam relic.h ni. Okay, banyak ni sebenarnya key yang dah direka. Okay, yang dah diletakkan, gamepad boleh guna semua. Banyak lah benda ni, terlalu banyak. Okay, so kita back to this one. So kamu kena define dia punya position kamera, target dia macam mana, arah up dia, pandangan dari atas kan. Okay, field of view Y. Okay, arah pergerakan field of view dia. Camera type,
Okay, you guys boleh tengok camera type. Sebab tu you guys kena pergi kat camera 3D ni function. Cari kat sini apa yang ada okay. Okay, camera 3D ni function C jadi camera function. Kita tengok ada tak kamera kita go to F, kamera 3D. Okay, this one. So ada dua type, kamera perspektif dan kamera autography. Okay, so you guys boleh cubalah nak guna yang satu kan. Okay, ini tentang kamera. Okay, kemudian the cube position dia di tengah-tengah. Okay, kita nak buat satu vector 3 cube position. Satu cube position ni of course lah, dia vector 3 perlukan X, Y dan Z. So kedudukan dia X 10, Y 10, Z 10. So which is di tengah-tengah tu adalah mesti pasti kosong. Okay, kemudian kita draw orang kata apa, cube tu. Okay, draw cube tu. Okay, sudah red, maroon. Mana pergi cube wire ni kan. Okay, so kalau kita padamkan benda ni, saya rasa dia akan muncul cube tu yang untuk wireframe. Okay, nampak? Sebenarnya ada dua cube ni yang dicuba lukis kat situ. Satu yang hanya cube bentuk solid, satu cube yang bentuk wire. So dia, ni nampak dia sembunyikan belakang tu. So saya dah disable draw cube yang sebenar. Saya letak draw cube yang wire. Okay, so di sini dia punya ni lah, orang kata apa, cube yang dicuba write lah. Kemudian grid ni dia drawkan dia punya grid. Okay, kat mana datang function draw grid ni kita boleh cari. Okay, sini tak, saya tengok mana function draw grid. Okay, nampak draw grid, slices and spacing. Okay, so apa dia punya function dia? Draw a grid center at 0, 0, 0. Okay, ni by default lah. Okay, so kita pergi sini. So dia buat sini, dia punya slices dia ada 10, grid dia 1 by 1 lah. Okay, so kalau aku tukar 2, tukar 2 besar lah lagi kan. Okay, itu dia macam ni lah. Kalau satu kita back to 1 balik, okay, ataupun 0.5 dia akan kecil lagi lah. Okay, kena keep on experimenting with the object. Tapi kalau kita tengok sini, objek tu maintain dia punya size. Okay, sebab kita ubah grid dia je. Okay, so itu yang berlaku lah. So kita back to default 0F, and dia punya mode dia. Okay, di sini. Okay, kita stopkan dia punya draw di sini. Kemudian kita draw text. Ini of course lah, text dia akan muncul tadi kemudian draw FPS. Senang je function draw FPS kan. Sedangkan dia pakai mana function ni dah terus siap-siap, kamu just perlu letak sahaja dia punya orang kata apa, content. Nak tahu apa di dalam ni? Okay, senang macam kita tadi, kita copy. Okay, pergi sini, Ctrl F, find next. Okay, position dia macam mana, masukkan FPS kan. So dia akan munculkan kat situ lah. So nanti dia ada je, just panggil je, dia akan memang draw the FPS. Function tu memang dah tu siap-siap buat. Okay, okay, itu objek yang tak bergerak. Kamera tu pun tak boleh gerak, dia position dia macam satu display je. Kamu nak gerak mouse pun tak boleh. Okay, for this one, okay, kamu ke file, open camera free ni 3D camera free. Okay, this one. Okay, di sini kalau kita run, okay, kalau kita run, okay, so kita boleh move in, move out. Okay, zoom in, zoom out. Okay, zoom in, zoom out. Mouse wheel to press to pan. Okay, okay. Alternate mouse wheel press to rotate. Okay, alternate. Boleh rotate kan. Okay. Alternate control pulse mouse. Alternate control pulse mouse wheel for smooth zoom. Okay. Nampak? Kena mouse wheel tu kena press bukannya scroll, bukan scroll, tapi kena tekan. Mouse wheel tu tekan. Gerak. Wah, smooth sikit. Okay. Ni rotate. Rotate. Okay.
Z to zoom to 000. Dia reset. Okay. Ketika kemudian reset. Okay. Kan dia reset lah. Dia bawa ke origin balik Okay. So banyaklah kita boleh tengok kat sini. Okay. Benda yang lain semua sama. Apa yang dia ubah? Okay. Kamera mostly sama lah. Okay. Apa yang diubah dia hanya letak di sini lah. Kalau kita press key something dan banyak key, di sini ada key banyak okay. Key 1 Z, key lah kita guna Z. Kerana mouse dia pun ada guna function mouse dia. Okay. Di mana function dia setkan mouse. Okay, set camera mode. Okay, function dalam set camera mode ni memang dia dah setkan dia punya sistem dalam ni. Function dah memang ada. Thanks to Relic yang provide the code ni. Kan yang ada code ni kita cari function dia, apa yang dia buat tengok. Which is memudahkan Relic ni. Okay. This one. Camera system function module camera. Set the camera mode, multiple camera modes available. Okay, apa mode-mode yang ada. Okay. So dalam ni dah ada lagi tak ada function lain? Okay, dalam function camera dari sini sikit. Copy. Minus. Minus. Mana tisu? Okay, so dah ada situ. Macam kamera ni ada kat atas ni rasanya. Ni kamera 3D. Okay, kamera ni ada di mana? Okay. Ini sangat memudahkan kan? Okay. So press key down Z and the camera target go to the vector 3. Okay, dia akan move to the shift to this one. Okay. Again begin 3D mode, begin mode 3D camera. Okay. Ni yang tak ubah ni, yang tadi je ni, yang tadi kan. Latar belakang hijab putih. Except ada draw tag kat sini dengan dia buat satu rectangle pula. Okay. Rectangle line kat sini. Kat mana dia buat ni, blue kan. Tengok sini tak perasan ke, tengok balik. Okay. Kamu perasan tak kotak ni? Bagi nampak macam unik sikit lah kan. Dia macam dia tak ada lah kalau kita padam contohnya. Kalau tak ada nampak macam ni je, macam tak best. Tapi dia letak lah sikit. Dia tak ada apa pun. Dia kosmetik dia benda ni, bagi nampak dia cantik dan juga smooth lah. Dia nampak seragam lah sikit. Macam kamu buat main menu lah kan. Menu game for the game tu dan stuff lah. Okay. So kamera dalam Relic ni okay. Kita tak buat apa sangat pun banyakkannya. Okay. Banyakkannya kita just panggil je dan boleh terus kita gunakan. Okay. Itu yang memudahkan lah. Kalau compare for this one, okay, kamera dah ada tapi kita tak setkan dia punya set camera mode ni. Cuba kalau kita setkan, tengok copy. Sebab perubahan dia macam ada di bahagian camera mode ni saja. So kita letakkan dia dekat mana? Bawah quick position this one. Contoh lah kita cuba tengok kan. Tak tahu ni, kita cuba je. Okay. Okay, tak ada juga. Mesti ada satu something yang kita boleh adjust lagi. Okay. Vector, camera perspektif, update kamera. Okay. Okay, this one. Kita tertinggal. Okay, update. This one. Mana datang function update kamera ni? Okay. Kita cuba cari tengok. Copy. Amat mudah Relic ni. Dah ada semua rupanya kan. Tak perlu define pun apa-apa. Okay. Update camera for selected mode. Okay. Kalau kita pasang, kita dalam ni dia punya Relic.h ni ada dia punya update kamera. Tapi kat mana di sebenarnya yang orang kata apa yang menentukan orang kata apa dia update tu every frame dia update kan. Okay. Mostly dalam model library lah, dalam
dalam Relic ni ada dia punya library yang orang kata apa, kita tak boleh nak adjust lah. Dah ada dalaman macam dalam DLL dia punya file DLL dia yang berakhir file dia .dll tu. So kita tak boleh ubah dalam tu. Dalam tu somehow dia ada dalam tu semua coding-coding yang lain. Okay, yang ni. So nampak macam takkan macam ni je kan. Dan ni kamera dia pergi ke kelas kamera tadi, tapi apa yang dia buat? Okay, tapi mostly dia dah provide tu benda tu lah. So dua benda ni dah update. Dia tambah daripada yang kamera mode biasa tadi, dia tambah dua ni. Tu dah update. Cuba kita tengok. Nak jadi sama lah kan. Sama je macam tadi. Tapi saya akan delete balik ni sebab, so kesimpulannya ada function tu just senang je. Kita panggil je yang ada, kita boleh buat kamera ni dah ada. So dengan syarat nak define kamera okay, ada benda ni. Okay, ada set kamera ni, ada update kamera. Okay, itu saja. Dan penting dan dalam begin drawing ni kena ada lah begin mode 3D kamera ni kita panggil. So ini satu lagi. Okay, camera mode dengan end mode 3D. Kita nak mana, kita nak position kita kamera kita hala tujukan tengok tu ke arah mana. Okay, okay, itu yang kena ada lah. So ni saya delete balik, tak perlu kan, sebab ni contoh yang sebelumnya. Okay. Okay, so kita move to the next example lah. So example seterusnya kita pergi ke 3D camera first person. Okay, 3D camera first person, file open 3D camera first person. Okay, this one. Okay, seperti biasa kita tengok benda ni, ada kamera, ada. Kita tengok kamera, part kamera dulu kita ada. Okay, part kamera dulu kita tengok. Ni ada tak orang kata apa ni tadi? Set camera mode. Okay, set camera mode ada tak? Jangan tengok lagi lain. Ni tengok. Ada. Dan dia nak tengok kamera first person. Okay, dia ubah. Tadi kamera free, kamera first person. Senang ni Relic ni ada terus kan. Tak perlu nak buat apa, sebab benda simple macam ni kita tak perlu take care pun, sebab kita tujuan kita nak coding je. Nak codingkan je. So kita terus move on to the coding lah. Kemudian mesti ada update kamera. Yes, ada update kamera dan ada dalam begin mode 3D kamera. Okay, so you guys dah dapat tahu nak guna kamera, kita just add the few things about kamera di sini. Take note lah, letak dalam coding ke, letak dalam satu manual ke apa ke. You guys boleh gunakan terus coding untuk codekan kamera. Okay, senang saja. Okay, apa yang berbeza sini, mungkin dia letakkan, dia buatkan dunia 3D. Okay, dan dia define sikit, ada perubahan kat sini sikit rasanya. Okay, few things dalam sini. Okay, bezakan dengan sini ada 10. So ada beza kat situ lah. Ini memang kita kena adjust lah. Kamera of course lah, kamu kena experimenting with it. So benda ni kamu copy paste je. Contoh dari sini kamu copy paste masuk ke dalam kamu punya game, ataupun ni ke dalam game kamu yang nak buat untuk anything lah. Kalau nak buat coding kan, for game pakai siapa yang buat, contoh utama yang buat Banker 1 kan. Kalau siapa yang tak ambil atau baru ambil ke, mostly dah ambil kan, tapi tak tahulah, depend on you, siapa yang you guys tengah buat apa sekarang. Okay, so adjust sampai dapat satu perspektif yang bagus. Okay, so kita cuba run dulu. Jangan apa-apa, kita run dulu. Apa yang penting kita run dulu, tengok. Okay, bagusnya. Okay, dunia 3D kita, wow, kita boleh main hide and seek benda ni. Okay, senap. Okay, hide and seek. Tapi ini tak ada collision, nampak? Dia boleh berlanggar. Okay, kita tak fikir ke collision lagi. Tunggu dulu. Kita hanya tengokkan based on the, orang kata apa, object itu, world tu, dunia tu mungkin. Okay, so kita move on. Okay. Okay, first kali apa yang dia buat, apa yang saya nak beritahu kat kamu dalam game ni, dalam coding ni, dia declarekan objek-objek tu tadi. Sebab saya dah tengok sikit tadi, dia buat, orang kata apa, yang macam ada blok-blok tu random. So dia buat kat sini, generate some random columns. Okay, float, height, max column. Dia bagus, max column dia tak apa-apa 20. Kamu nak ubah 100 pun boleh, tapi boleh kot, tak kisah. Okay, 20. So ada 20 kotak. Dia bilang kan, jom bilang. Bilang ke? Jom bilang lah, tengoklah nak bilang kan.
sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 belakang tu kot. Lagi mana lagi dia? Ha ni 19. Ada lagi? Ha tu 20 terselit tu. Ha ni yang coklat ni 20. Ha ni terselit. Okey. So 20. Kalau kamu buat 100 kan, contoh nak buat 100 juga. Okey, buatlah 100. Tak tahulah apa jadi kan. Try tengok kan. Okey, 100 tengok. Dah bertindih dah, janganlah. So dah bertindih dah ni, nampak. Overlap dah banyak, nampak. Janganlah. Tindih dah. Maksudnya you guys kena besar, luaskan sikit lah. Okey, luaskan sikit environment dia. Okey. So ni 20 balik 20. Okay. Kita boleh buat supaya bila dia random position ni, dia akan pasti bila random dia akan randomkan koordinat yang dah generate, jangan overlap. So pastikan kena set ke dalam random tu punya algorithm dah. Okay. So jangan ada bertindih. Okay. Okay, so dia declare sini dia punya tinggi pun random. Okay. Nanti dia hasilnya random. Nak nampak sebab tinggi bawah dia. Tinggi pun dia random, position pun dia random, colors pun dia random. Okay. Sebab tu banyak. So colors tak kisah, dia random antara colors yang ada. Value dia, color kan nampak. Okay, ketinggian dulu lah. 4 integer. Sebab apa ada 4 ni? Dia max kolom kita ada 20. Kalau 100 lah kan. 0 sampai 19. Kan? Kadang-kadang kita pelik kenapa lah tak start dengan 1 kan. Boleh je kan 1. Tapi kalau kamu ubah di sini 1, sini kena ubah jadi apa dah? Kan? Itu je. Okay. Sama juga kan ni, mulakan kosong. So yang position contohnya position pertama float get random value. Ni function ni memang dah ada. Get random value dia antara 1 hingga 12. Okay, 1 12 ni apa yang 1 hingga 12 ni apa benda kan? Ketinggian yang pertama tu akan generate antara 1 hingga 12 lah. Tapi dia akan dia random ni, yang saya rasa random dia mungkin tak berapa intelligent, di mana dia akan keep on generate yang sama. Kemungkinan dia akan dapat nilai sama kan, itu ada. Kamu boleh buat satu random yang takkan dapat generate nombor yang sama balik. Okey. Contoh dia buat kamu guna gabungan for dan juga if function juga. Contohnya get random value between 1 until 12, and then if kemudian rasanya pakai if if the random value tu dah ada, generate lagi. Mana keep on generate random values jika nombor yang tak digunakan lagi tu masih tak muncul. Okey, kalau contohnya dia pakai for loop, kata pakai for loop generate random nombor, kata nombor 10 dah generate. Kemudian random value ni generate lagi nombor 10 juga. Tapi disebabkan ada if function yang kata kalau ada nombor yang sama dengan yang sebelumnya, dan kita dah simpan dalam database lah, kita kena buat perbandingan dengan database. So dah ada 10, generate lagi. Okay, itu je maksudnya. So tapi menyusahkan, tak payahlah kot, dia buat je lah random value, nama sama pun sama lah kan, apa nak peduli kan. Okay, tapi kalau you guys nak to the next level kan, ubah dalam for loop ni, letak if function jangan sama dia punya ketinggian jangan sama, position jangan sama, boleh. Macam ni dia buat bersama, position pun dia buat berbeza. Okay. Vector 3 of course nampak ni, ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Okay. Nampak macam susah je, X, Y, Z. Nampak macam apa benda ni. Jangan, sebab tu bila kita nak baca kod ni, pastikan keadaan tenang. Pagi-pagi lepas minum air kopi ke kan, okay, baca coding untuk ni. Kemudian start coding. Okay. Kemudian pastikan kamu teruskan coding kamu punya part tu. Sebab kalau kamu want to start coding, kalau kamu stop nak batang balik, nanti kamu lupa habis sendiri sebenarnya. Okay. So kena pastikan you guys orang kata apa,
teruskan coding. So kena make sure that day beritahu parent atau ni, saya nak coding ni pukul 11 malam sampai 6 pagi hari ni saja. Nak coding. Okay. So tapi memang time tu siapa nak ganggu lah, korang nak memang tengah pagi buta kan. Tapi pastikan tidurlah pagi. Tapi jangan buat study, nanti berlaku stres semua dan sebagainya. Jangan buat study, kamu buat tugasan lain. Okay. Sebab tu kena spend one day. Sebab tu kamu pastikan, saya nak ni off topic lah. Kalau cara kalau online ni saya nak suggest, kalau boleh kamu kena juga buat satu jadual untuk buat tugasan. Sebab bila kita dah ini, okay, sebab jadual ni bukan jadual, satu plan lah, plan. Kalau datang kelas macam biasa face to face, dia lain sikit. Okay. Tapi bila kita dah macamkan online ni, kita lebih kepada self berdikari. Mana self berdikari pula dah kita berdikari, kita kena berdikari lah. Maknanya kita kena ada self discipline. Self discipline lagi tinggi sikit untuk online learning ni. Learning dan teaching ni kena ada, teaching sama, saya teaching kena ada masa juga untuk nak buat benda ni semua kan. Okay. So juga sama, try lah buat satu jadual harian. Okay, pagi mungkin ada lepas kelas, jangan buat lagi lepas kelas. Lepas kelas jangan terus buat kalau boleh. Kan juga saya dapat ni, get the note. Okay, set kan. Okay, game engine 2 ni selalu aku akan buat dia punya revision balik pada hari Khamis malam pukul 10 sampai 12. Walaupun kelas dia hari ni, tapi Khamis malam tengok balik. Okay, spend masa tu. Memang susah lah, dia kena memang set self discipline tu, memang kena set kan. Sama juga subjek lain, kena setkan masa bila nak buat benda tu, bila nak buat. Sebab kelas ni biar ada time kelas je. Memang tak boleh kamu jangan panik fikir nak buat macam mana ni apa. Tunggu dulu, Ami dapat data habis je kelas ni. Okay. Kalau time kelas ni tak apalah, ada assignment kena buat tu buat dulu. Okay. Tapi benda yang nak buat ulang kaji, part ulang kaji, part buat tugasan tak apa, ad hoc macam midterm ke quest tu memang nak kena buat time tu tak apa. Tapi ni benda yang melibatkan benda yang bukan priority sangat. Benda mana bila-bila boleh buat. So kena buat ikut tarikh dia. Okay. Benda yang memang kena buat time tu. Okay, kita ada quiz online sekarang. Okay, itu tak ada apa, itu memang kena buat time tu lah, time tu ataupun masa-masa yang ad hoc tu lah. Tapi kalau tak ada apa-apa ni, kelas just teaching je. Okay, kata okay, lecture kita okay, depan ni kamu buat ni, hantar esok katakan contoh. Kalau yang kata hantar esok, setkan. Okay, hari ni memang dah ada kelas banyak, nak setkanlah setiap hari pukul 10 sampai 12 menyelesaikan tugasan-tugasan dulu. Okay. Okay. Ataupun ada hari, kamu tengoklah jadual kamu kan. Contoh ada jadual tu kata apa, Rabu petang free. Rabu petang tu nak siapkan semua tugasan yang urgent. Okay, urgent pada minggu tu lah. Dia kena, sebab tu kena bahagikan. Contohnya ada tugasan yang kena siapkan esoknya, itu memang susah lah. Kena siapkan petang, kena siap buatlah cepat-cepat. Itu kena terpaksa. Sebab memang dalam live ni memang kita kena ada benda ad hoc, kita kena terus buat lah. Okay, walaupun mungkin dengan ada benda di rumah kena uruskan, tak apa man tu. Okay, tapi ada second lah benda yang kena hantar, contoh by minggu depan. Ada yang hantar by monthly. Okay, ada yang hantar by 3 days. So kena susun. Benda tu kena susun. Bila kamu susun, dia takkan stres sangat. Dia takkan, insya-Allah dia akan kurangkan. Bukan tak akan stres sangat, dia tak mustahil lah. Dia akan kurangkan sikit lah. Okay, itu yang saya nak beritahu. Okay. Okay, penting lah. Bila kamu dan pasti pada masa sama get alive juga. Okay, pergi kalau tak lagi luar sekarang, tapi sekarang dah boleh 3 orang kan. Pergilah taman-taman kat luar tu, tengoklah benda-benda nature juga. Tengok nature ni menenangkan. Duduk kejap tengok, duduk semua. Game memang main game, tapi pergilah luar tengok kejap dunia tu. Okay, jangan tengok jalan raya, pergi ke mana-mana taman taman nature yang boleh tengok. Ataupun okay, padang, duduk kat padang, pergi kat padang kejap je, duduk setengah jam tengok, duduk ambil udara, tak buat apa-apa, relax je, tenang je. Kena buat macam tu. Okay, it's better. Sekali-sekali sehari buat kamu ni kan, sekali buat macam tu kan, kata cepat kan. Kalau nak tidur pun boleh juga, tapi tidur nak tidur je kan kat rumah, janganlah tidur je, pergilah ni juga kan kat rumah, dan get borak-borak sama kat rumah tu kan. Sebab ceritakan semua benda kena, itulah kita ni ni macam-macam mungkin berlaku. Ada keluarga yang ada ekonomi problem dan sebagainya. So
We need to get tough lah juga. Okay, nak ni kan kena get some motivation juga. Okay, move on lagi balik. So position X, Y. Macam ni dia dapat benda ni? Yang ni dia dah, ini di define oleh siapa ni? Raymond Samaria ni kan. Okay, Raymond Santa Maria ni okay. So ni Santa Maria ni, so dia nak buat macam ni. Boleh je kamu nak buat position kamu sendiri. Okay, get random value between something and something. Sebab mana dapat dengan between negatif 15 hingga 15? Mana negatif 15 mana ke arah negatif Z, negatif X 15. Kamu anggaplah satu paksi X, Y, Z tu kan. X negatif 15, X negatif 15. So between that dia akan random the position. So kemungkinan besar position sama, akan ada. Melainkan kamu buat sisa-sisa if function yang akan tolak random number yang dah generate. Itu boleh. Okay. Sama dengan color. Color ada 1 hingga 255. Macam mana dapat 225 tu? Ya, color kalau kamu buka MS Paint Paint kan kalau colornya, sekejap, mana dia? Nampak ni sini. 255 ni. Kan nampak? Okay, 255 ni adalah color dia daripada 0 hingga 25. Tapi sini dia start dengan 20 sebab rasanya kalau bawah sikit dah kosong lah kan. Ni function natural ni, dia punya ni. Yang ni dia punya untuk apa benda ni? Tengok sikit color punya function. Color, copy, color, Ctrl F, color. Tengok sikit color. Mungkin di atas kot. Yeah, function color. Yes, this one. RGBA alpha. Okay, dia setkan tentu RGBA. R red, green element, blue alpha. Okay, itu yang okay. So dah faham sikit nak bina dunia kamu kan, environment. Okay, besar mana environment tu? Okay, ni dia dah draw dah. Ini dia punya bina wall. Macam mana dia bina wall ni? Itulah kamu sebenarnya kena ambil satu kertas A4. Bayangkan dunia tu macam mana disusun koordinat dia. Sebab tu kamu kena fahamkan koordinat dalam relief ni dulu. 0,0 dekat mana, 10, 10, 10 kat mana. Okay, kena fahamkan itu dulu. Okay, so dia buat ni, draw the plane tu itself first. Okay, sini satu plane, ini dua, ini color dia. Okay, so draw plane ni of course ada dia punya function. Nak tengok di sini, Ctrl F. Okay, draw plane, find next. Okay, center position, vector to size and color. Vector to size ni XY je lah, plane mestilah Z dan X. Yes, X dan Z. Y ke atas, so tak ambil X dan Z. Okay, so move on to this one. Okay, and then draw some cubes around. Okay, so sini dia draw cube tu sebab kita dah generate semua ni dah atas ni. Okay, dan dia simpan dalam ni, dia generate ni, dia buat dulu. Okay, function ni kita run lah. Ni function ni kita declare dulu. Tak ni dalam main dia run, dia dah run, dia dah simpan. Kita panggil pula, dia draw. Kita dah declare dia punya koordinat, kita drawkan dia punya ni. Tadi kita define dia punya koordinat je, kita draw based on the koordinat tu. Draw cube, draw dia punya cube wire. Kalau kita boleh disablekan dia, kita disablekan jadi apa? Kita tengok. Yes, quite good. Wow. Okay, bagus. Biar di sini. Okay, draw the position. Ambil position tinggi kan. Sebab draw cube ni dia ambil apa tadi? Position X, Y and Z. No. Draw cube.
sikit. Copy. Draw cube. Okay, this one. The position, the ketebalan bukan, lebar, tinggi, panjang, color banyak 1 2 3 4 5. Okay. 1 2 3 4 5. Okay, good. Okay, so itu yang dia ambil. Okay, so dia ambil ke situ. And then dia draw apa pula sini? This one. Ni dia punya apa? Orang kata apa, dia punya menu bar tu macam ni, benda ni. Macam biasa. Ni atas ni nampak ni yang okay, nampak tu yang tulis first person camera default control, move with key tu, nampak dia benda biru tu. Latar belakang dia macam bentuk box kan. Okay, nampak cantik lah. Okay, itu macam biasa tadi. Kemudian draw text this one. So bermaksud sekarang you guys dah boleh generate satu dunia yang besar pakai draw plane. Okay, pakai draw plane buat seluas-luasnya kan. Cuma tinggal nak letak collision je lah nanti. Collision block macam mana supaya orang tak tembus. Okay, itu je lah yang perlu dibuat. Lapar. Dia dah lapar. Okay, so kita iklan sekejap. Okay, saya bukakan satu live video sikit lah. Okay, YouTube. Ada satu di set tunjuk kat kamu. Saya tunjuk dulu terus kita akan tunjukkan contoh berkaitan 3D collision dulu je. Mana ni yang paling senang, simple. What's up? Today we are going to talk about creating colliders on our objects so that we can detect collisions within our script. We covered spawning obstacles and moving our spaceship in previous videos. For that reason, I'll be skipping over those parts in this video, but I've linked those parts in the description below for you to check out. Let's go ahead and open up our project in Unity. In our last video, we created a prefab of an asteroid. This asteroid was coded to spawn randomly on the right side of the screen every second. Right now, if we collide our spaceship with an asteroid, nothing happens. The reason for that is because neither our spaceship nor our asteroid have any colliders attached to them. There are several different colliders we can choose from, and the type of collider we choose depends on whether we are working in a 2D or 3D environment. Since we are working in a 2D environment, we will be using strictly 2D colliders. A collider is basically an invisible shape placed around an object that tells Unity where collision should occur. Most times this is identical to the shape of the object, but it can be altered to function the way you would like. There are a lot of different colliders to choose from, and you can see all of them by selecting Add Component and then typing colliders in the search bar. Most of these colliders can be pretty processor intensive, so I try to only use box, sphere, and capsule colliders when working in 3D, and the box and circle 2D colliders when working in 2D. But for the purpose of this game, I'll only be using box and circle 2D colliders in this video, but feel free to try them all and decide which one works best for you. First, let's go ahead and add a circle collider to our asteroid.
Since our asteroid is a prefab, let's just drag it into our scene to modify its properties. Then let's go to Add Component and select Circle Collider 2D. You'll notice after this is done that a green circle is placed over our object, but is only visible in scene view and is not shown in our game. This green outline indicates the boundaries of our collider. We can then adjust this outline to fit the needs of our game. Personally, I like to shrink the circle collider inside our object to give it a smaller hitbox. I do this because Okay, kita sambung je. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok macam mana kita nak draw our plane tu. Okay. Okay, dia dah pergi makan dah dulu kejap. So draw plane tu dan juga draw cube ni. So kita dah boleh generate satu dunia yang boleh letak random placement, but of course no collision yet, sebab kita boleh keep on langgar dalam tu semua dan sebagainya. Tapi at least something dah can be done lah. Okay. Sekarang kita tengok pula satu part berkaitan dengan collision ni macam mana dia bertindak. Okay, file, open. Kita pergi ke contoh yang ni. Mana tadi? Ni bukan dia. Okay, reddit.com, example. Kita pergi ke bahagian this, where is collision. Okay, kita nak memahami macam mana collision ni bertindak. Nampak? Okay, nampak dia collision. Okay. Okay. So kita buka contoh dulu, apa nama dia? Relief shape example. Okay. So file, open, example shape. Okay. Air corrosion area. Okay, so kita test tengok run. Okay. Sebab dia ada wall, nampak? Kita ada ubah. Okay. Okay, macam mana dia bertindak? Kita tengok sini. First kali apa yang dia buat, kita tengok satu one by one lah. Okay. So first kali initialization. Okay, dia punya size screen. Yang ni mesti sama, tak ada apa. Okay, dia kan ada dua box itu kan, box A and box B. So dia buat satu rectangle, box A. Ini seperti biasa, kamu kena tengok definition dia, dia buat apa. Okay. So X, Y and Z. This one apa tadi? Rectangle. Okay. X, Y and dia punya wave dan juga head dia. Okay. So X, Y, dia punya lebar, dia punya okay, 100. Okay. Kalau besar lagi macam mana? Kalau ubah jadi 300 macam mana? Cuba kita ubah tengok kan. Panjang lagi lah 400. Oh, lagi panjang lah. Okay. So kita buka 200 lah. Okay. Box speed 94. Macam mana kita setkan speed, sebab yang nak move kan box A tu saja. Box B tak perlu risau. Okay. Kemudian untuk box B pula, mouse move box ni, rectangle box B ni, box yang kita nak boleh bawa tu lah. Of course lah kecil je, janganlah besar sangat. Nak kecil betul pun boleh, 20 boleh, 20 kecil. Okay. Terus buatlah 60 balik, default. Okay. Rectangle box collision sama dengan kosong. Okay. Collision rectangle. Okay. Apa benda ni kan ni? Okay. Contohnya kan, bila dia collide benda ni, dia akan wujudkan satu rectangle lagi. Nampak macam ni? Nampak tu yang di tengah tu? The rectangle yang overlap mewakili objek yang overlap tu. Nampak yang hijau tu? Kalau ni hijau sepenuhnya lah. So seolah macam ada satu objek lain yang dilukis supaya nampak beza lah. Okay. Okay, so itu tujuannya. Okay. So kosong. Okay, tak ada apa lagi.
Tak ada size apa semua tak ada. Dia sama ni, sama semua. Okay. Screen upper limit 40. So upper limit ni dia letak untuk bahagian atas tu. Kalau kita ubah contohnya 90 kan. Nampak kat atas ni, yang mana atas ni, yang di atas hitam ni, okay. Okay, nampak dah besar. Itu yang upper limit dia. Okay. Cantik dah sikit kan, nampak macam ada satu frame. Okay. Kemudian dia letak dua bull di sini. Pause pun false, collision pun false, set target FPS tak ada apa. Dia setkan tulis dia for second saja. Okay. And then okay. Ini yang paling penting. Kita ada draw punya function, belum ada lagi. Okay, sekarang ni kamera tak ada. Sebab tak ada kamera, sebab mostly static kat situ je. Okay. Move box if not pause. So dia boleh pause. Saya tak tahu boleh pause. Dia boleh pause. Okay. Kalau tekan space bar dia pause. Okay. Space bar. Okay. Buka ni. Buka apa? Ni tak boleh buka, Ni yang ke bawah tu. Habis kakak dah tukar bateri dah. Ya, tak boleh buka, nanti bising. Nah. Okay. So move box if not pause. Okay. If pause tu di orang kata apa? Tak pause lah, maknanya dia force lah. Okay, dia force. Ini maksudnya force box a.x plus equal to box a plus ni. Okay, saya letak kat sini. Kadang-kadang dia tak letak lah. Okay. So macam box a dot x equal to box a dot x. Kalau kita kan nampak confuse kan, kita buat macam ni. Okay. Itu maksudnya. Okay. Dia mana dia boleh bergerak. Okay. Itu yang paling penting. Okay, dia akan menambah lah. Okay. So bounce box on X screen limit. Screen limit kita perkenalkan tadi, screen upper limit ni. Okay. Bukan, ini bukan upper limit. Masih di dalam screen limit ni, dalam kita punya screen punya size ni lah. Okay. If, okay, ni first kali tengok sini. Box A plus box A dot width lah besar atau sama dengan grad screen nya ni. Okay, ini screen kita. Mana grad screen kita? Ni, okay. Ini screen ni lah 800 kan. Okay. Dan kan dan atau ni atau simbol atau box A dot x lebih kecil daripada kosong. Okay. Maka box A speed dot x ni is equal to -1. Terbalik. Itu maksudnya. Okay, apa yang dia buat masuk sini? Ada dua masuk lah. First kali dia nak check dulu, mesti box A tu berada dalam lingkungan screen tu. Okay. So mesti bersama ada besar daripada apa? Mana kalau dia lebih, okay, maksud lingkungan dulu. Kalau lebih, dia akan setkan direction dia tu opposite. Okay, negatif tu sebut -1 tu. Okay, so kalau dia lebih besar daripada tu, mana dia tertemu screen, dan dia lebih kecil daripada kosong. Kosong atau lebih kecil daripada kosong. Nampak ni? Ini kalau terlebih ke kanan, ini kalau terlebih ke kiri. Negatif, dia patah balik. Dia mana dia negatif, dia bounce balik. Macam so maksudnya dia macam, dia bukan collision yang betul pun, dia fake punya collision. So sudah nampak dia bounce dekat screen limit tu. Okay, nampak itu dia punya. Itulah cara kita nak implement collision ni, pelbagai jenis lah. Okay, saya ingatkan sound tadi, audio tadi kan. Okay. And then update player control box. Okay, kita box mana tadi, lupa lah. Okay, kita box B. Okay. Okay, box B. Kita box B ke A? Okay, box B, kita box B kita. Ni moving box. Okay. Okay, box B dot x, get mouse X tolak ni. Okay, so ini ada calculation untuk kita nak gunakan mouse kita untuk bergerak macam ni. Inilah. Okay, wah ni gerak ni itulah yang dibuat oleh coding tu ke arah X, ke arah Y. Okay, dia oleh X dengan Y, dia boleh ke arah ke belakang sebab dia kita 2D je ni. Okay.
And then make sure box B does not go out of the move area limit. Okay, sama macam ni sebiji, jangan letakkan dia kan. Okay, so each box B plus ni lebih besar dari screen, dan maka box B screen tolak balik. Tapi sebab dia tak bergerak, so dia buat macam ni. So dia tak boleh tolak-tolak dia, sebab dia tak automatic. So dia tak ni tolak main screen. So kalau dia terlebih, dia tolak ke belakang. Kalau dia terlebih ke depan ni, ke screen upper limit, ke atas, simpan ke kena atas, dia akan apa, setkan sampai situ je. Maksudnya nampak? Kalau setolak ke atas, tolak ke atas, tak boleh dah. Tolak lagi mana? Nampak mouse saya dekat ke atas dah, kan? So dia akan maintain last position. Okay. Kalau yang satu lagi tu, kalau lebih besar dia ni. Okay. So box B.y. Okay. Ni .y lah. Okay. Y. Kalau ni ada satu untuk X, satu untuk Y. Okay. Kalau untuk yang ni X, so kalau terlebih, so dia akan maintain situ je lah. Okay. Create screen read, tolak box B. Ni sebenarnya tengah ada calculation ni. Mouse dia tolak, tapi sebenarnya dia ada calculation. So dia akan tolak berapa banyak yang dia tambah tu lah. So dia akan set. Ni nampak box S, box X sama dengan kosong. Ni kalau sini kosong je lah set. Jadi dia akan maintain. Okay. Okay. Dia semuanya macam fake. Dia fake collision dia. Semua benda. So, lepas tu that's why dalam game ni dia tak memerlukan fizik yang hebat-hebatnya lah. Kalau tidak nak buat game punya susah. Kita pakai fake fizik. Fizik dalam game dan fizik dalam simulation sangat lain lah. Okay, kita akan buat satu pakai kata apa, simulation untuk medical ke, untuk tujuan akademik, untuk tujuan research dan sebagainya kan. Itu lain. Itu memang guna fizik betul. Okay. Dan approximate lah, of course, calculation juga. Tapi kalau dalam game memang everything is not 100% pun, 99% pun pakai fizik yang direka secara ajaib lah. Okay. Terus ada. Okay. Okay, collision. Mana datang collision ni? Okay. So collision ni, okay, ini bull array tadi. So collision is equal to check collision rectangle box A and B. Okay, mana datang check collision rectangles ni? Okay, di sini dah ada function dia. Okay, contoh C sini. Senang saja, memang dah ada functionnya. Okay, ada yang between circle, ada between circle and apa ni, rectangle, semua dah ada function dia lah. Pakai guna sahaja. Okay, senang. Kalau pakai Visual Studio dengan OpenGL, pakai coding yang C++ tu, kena buat betul-betul. Kena kita akan tunjuk ni macam mana contoh kan. Sebab pergi ke mana, pin. Saya sudah tunjuk minggu lepas Kita ada satu koordinat. Okay. Okay. Kita objek. Kita kena petakan. Ni salah satu cara. Okay, ni satu objek. Kita kena match dia punya paksi dia. Okay, kena match. Okay. So yang bertindih mana tak bertindih. So kalau ada objek tu kat sini pula, okay, arah X bertindih. X tu bertindih tapi Y tak bertindih. So kalau betul-betul overlap, dia bertindih. Dia macam ada seolah macam ada satu benda objek bertindih. So kita akan uji dari segi X dengan Y dia. Okay, itu yang dimasukkan oleh collision dia kalau kita buat sendiri. So kita kena implement lah coding lah kat sini. If, F, semua kan di situ. Okay, check calculation, letak .x, .y semua. So ni dah ada, panggil sahaja. Okay. Okay, kemudian get collision. If collision, okay, maknanya true lah. Okay, true. Okay, buat collision. Okay, buat collision tadi mana kita buat? Kita akan draw dia punya apa, rectangle tu. Okay, kita akan draw dia punya rectangle. Okay, rectangle macam ni, sama sebiji macam ni. Dia punya rectangle kena ada apa? X, Y dengan dia punya lebar dengan dia punya tinggi. X, Y, lebar, tinggi. Okay. So dia akan draw dia punya cepat. Yang ni get collision rectangle ni pula dia akan keluarkan result apa? Tengok. Okay, rectangle 1, rectangle sini lah. So dia akan get collision punya area lah ni rasanya. Get collision rectangle.
Dia dah siap ada benda tu. Tak payah declare. Sebab sekarang fikir macam mana dia ambil. Dia dapatkan data tu. Rupanya dia memang dah ada. Dia akan draw kan. Tak payahlah. Senang sangat tu. Bagus lah. Pause. Box A movement. Pakai space. Okay. So dia akan pause. Okay. Okay. Tadi untuk kita update dia punya collision part. Kita memang letak kat bahagian update. Kemudian kita peringkat melukis pula. Clear background dengan warna putih. Kita draw rectangle. Okay. Ni rectangle ni benda apa dia buat ni? Benda apa dia buat ni? Sekejap Oh, dia punya ni tak nampak kan? Okay, dia punya ni atas tu. Okay, hitam ni. Okay. Okay. Dia bertukar red. Okay. Dia bertukar red kalau ada collision. Okay. Ini macam satu condition kat ni, nampak? Cara tulis nampak. If collision, red. Otherwise, black. Pandai dia sebab sedangkan draw rectangle ni macam ni je. Okay, ni colour macam ni je. Tapi boleh buat macam ni So, kita boleh buat macam ni. Mana kita collision ni adalah boolean. Tapi kita boleh buat true false je. So, kalau dia true, warna red. Okay, true warna red. Kalau otherwise, black. Yeah, okay. And then draw rectangle tersebut. Box A warna gold tu warna blue, ubah sesuai. Kalau ada collision berlaku, okay, kita draw rectangle tu. Dia punya apa? Warna dia kan, collision area dengan warna line. And then draw the collision message, okay. Dia keluar kan, kita tulis perkataan collision kan. And then draw the collision area. So this one the part kita nak draw. Update lain. Update tu ini okay, ini adalah data. Semua data. Kamu tak lukis pun kan. Komputer tahulah. Tapi nak macam mana nak visualize kat mata sebagai mata kita nampak. Kalau kita run ni semua memang berlaku. Tapi macam nak bagi mata kita nampak. So kita kena draw something. Draw lah dia punya rectangle, draw text, draw sebagainya. So kita kena draw everything. Draw FPS 10 dia punya kedudukan dia. Okay, kamu dia letak nak letak tengah-tengah ke apa ke, it depend. End of drawing. So kita dah tahu dah sikit berkaitan dengan collision. So kamu boleh cuba implement benda ni, masukkan ke dalam 3D camera ni kan. Tapi of course lah, kita still boleh tembus. Okay, kita belum buat dia punya somehow dia punya collision punya wall lagi. Bukan collision wall, macam kita tak boleh tembus tak objek tu. Okay, so collider dia sekarang ni kita letak just boleh detect. Respond tu belum. Okay, detect. Okay, so guys boleh cuba combine this one nanti pada masa yang nanti kan yang ada. Okay. So itu sedikit berkaitan dengan collision. Okay. Sekarang kalau saya nak masuk satu lagi topik, okay, saya nak cuba tengok topik mana yang sesuai. Okay. Ini topik yang orang kata apa? Setelah kita buat satu setting dekat kita punya game ataupun environment kita. Ni macam setelah kita buat game engine sendiri lah. Contoh ini. Okay. Nampak? Kita boleh adjust dia punya roundness, tinggi dia punya width dia punya thickness. Okay, thickness ni tebal apa ni? Okay. Dia punya line dia. Okay. Okay. So, jom kita tengok satu contoh. Okay. Ini dalam tajuk Shape Example. Draw Rectangle Rounded with GUI option. Ni GUI sikit. Okay. File. Open. Shape Rectangle. Mana? Okay, kita cuba run tengok. Okay. Saya percaya benda ni, ini adalah mudah untuk dilakukan je. Kita tengok nanti data dia macam mana. Okay. Sekarang, okay, kita tengok dia punya initialization dulu. Dia ada few constant. Ni macam biasalah. Dia ada few initial data yang awal-awal data yang ada. Okay. Kemudian ada 3 boolean punya ni data. Draw red, rectangle red, draw red line.
ni benda apa ni? Ini kat sini This one. Ni. Ni saudara, kalau ni true, false, true. False, true. False, true. False, false, false. Okay. Itu je contoh. Okay. Target FPS dah ada. Oh, tak ada apa function sangat pun. Tengok GUI dia. Rasa mostly dia akan panggil je function tu. Okay. So GUI yang ada ni dalam Relief ni, orang kata apa, dah terus boleh panggil je. Dah terus ada setting dah. Menu dia dah. Menu dia dah ada. Okay. Okay. So kita tengok sini. Ini lebih kepada kita nak draw dia punya instruction dia. Dan ini kita nak buat dia punya rectangle tadi, yang ni. Okay. So of course lah, kalau dia tengah false, kita tak paparkan. Okay. Dia terus, ini bukannya update, dia tak update tu, ni terus draw. So kalau kita check dia, kalau kita check, dia draw. Check, dia draw. Check, dia draw. Okay. Kalau tak ada line, dia ada line. Okay. So ini yang dia letakkan GUI sliding bar dia. Kamu boleh add sebanyak-banyak yang ada. Okay. GUI slide bar ni dipanggil. Kemudian ini setting yang ada. Okay. Kena tengok mana GUI slide bar ni. Okay. Tak ada sini. So of course pasal saya mesti ada dalam dia punya cheat sheet dia. Tengok sikit. Tak ada. Okay, jap. Aku nak bas. Abi. Abi. Okay, kita tengok sini GUI slide bar. Mana pergi ni? Okay. So bounce, rectangle, that's left, that's right. So this is how they define macam tu je lah. Okay. Dipanggilkan GUI check sebuah property pun ada. Okay. This one ada tak digunakan dalam ni? Rasa macam ada guna. Ya, checkbox. Okay. So kamu kena tengok jenis-jenis GUI yang ada dalam Relief ni lah. Kamu kena check. Kita boleh panggil dia, gunakan macam mana. So dekat sini saya tengok GUI yang ada. Okay. Saya cuba nak searchkan GUI, tengok yang ada kat sini. Okay. GUI okay, banyak ni. GUI check spot property, GUI color picker property. Saya nak cuba macam mana saya nak tengok ni GUI in Relief. Okay. Relief ni ada dia punya GUI dia kan. Wow, okay. Tengok kat website ni, Relief tersendiri. Anda mana ni? Anda dekat GitHub dia. Saya bagi post dekat komen lah kot. Saya letak kat notepad jugalah. Font. So github.com resend5.regui. Okay. So di sini kamu boleh tengok dia ada pelbagai lagi default. Ni default punya ni. Okay. This one is default one. Nampak? The default one button, the toggle button, checkbox, slider, slider bar, progress bar, combo box, drop down box, test box, value box, spinner and so on. Spinner ni tekan kanan lah. Dan juga ada beberapa style yang bagus juga sini. Kat mana? Okay.
Yang ni yang macam lagi hebat sikit lah kot. Dia ada warna-warna sikit. Okay. Custom style can also be created easily using ArcGIS Stellar tool. Okay, ada tool dia yang boleh gunakan. Nak download pun boleh ni. Rasanya download kot ni. Ni in case you guys want to go beyond ni lah. Ni dia buat editor. Bagus betul dia buat editor kat sini. So saya akan letak kat sini juga. Okay, supaya dia semua tahu, saya put kat sini. Okay. Okay, situ dah ada. Kamu boleh create, modify scenery dan sebagainya. Itu yang bagusnya open source ni. Itu yang sangat bagus. Okay. But right now kita stick dengan default one lah. Okay. So definition untuk declaration dia, kamu of course kamu kena tengok declaration apa yang dia buat. Okay. So di sini dia dapatkan data-data dia sebab contohnya for glide slide bar ni dia sepatutnya dia ada kat sini function mana tadi. Oops. This one. So kena ada satu rectangle dia punya rectangle tu sendiri. Mana rectangle punya tu kena ada. Mana dia kena ada X, Y, Z, XY dia punya width, dia punya height, dia punya height dia. Okay, kemudian ada text left, the text right, dia punya text character kat situ. Dia punya value dia kena ada. Okay, min value dan max value dia. Okay, so of course kat sini kita tengok slide bar, get free screen, true, this is true. Okay, it's true is value ke gunakan. Oh ni, okay, ni slide bar. Silap, ni slide bar. Sana slider bar. Slide bar or slider bar. Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, of course lah ada 6 semua. Okay. So kena check. So dan last kali ni sebenarnya lebih kepada true atau false lah rasanya. Dia, sebab dia penggunaan sliding ni. Kalau tengok sliding ni. Set ke maksimum lah. Okay. And then the height, dia punya ketinggian, roundness, thickness. Okay. Between area ni rasa range ni. I think range. This one is range. Okay. Ni kosong anti this range. Kosong anti this range. 0, 1, 0 hingga 20, 0 hingga 60. Okay. The initial value dia, boolean dia set kan is true lah, kena mana-mana yang is true okay. Kemudian ada checkbox. Okay. Set based on the boolean ni lah. Awal set ada false, true, false di sini kan. Okay. Dan dia letak sini rounded rectangle ni first kali. So that's why yang ni atas ni sebenarnya. Okay. Atas sikit. Okay. True, false, false kan. Okay, rectangle ni paling last sekali. Okay, ni bawah-bawah. Di sini buat supaya ikut susunan lah. Oops. Okay. Format draw text. Okay, kemudian dia draw some text kat situ. Okay, kamu boleh tengok macam mana dia buat. Ini bagusnya cara dia define macam ni. Sama macam yang kaedah color tadi, yang dekat collision tadi. Mana dia kat description tadi? Ni, this one. Mana choose between two lah. Mana kalau ada boolean tu true, dia ambil color yang ni. Kalau false, generally is black. So macam ni sama. Kalau true is manual, set kan true manual. Otherwise is auto lah. Okay. So dia, macam ni, how di set kan is more like more or less nanti lah, macam tu lah. Okay. So that's why ini kita boleh gunakan untuk bantu kita buat kita punya. So kita buat game engine kita lah. Bahkan mungkin kita boleh buat macam satu GUI yang boleh control dia punya ketinggian setiap. Tadi macam kita buat tiang-tiang kolom tu kan. Tiang-tiang dalam dunia 3D kita. Okay. So kita buat macam satu sama-sama lah. Game engine punya sub element lah. Okay. Itu pun saya punya one of the saya punya matlamat. Masing-masing come out with the some simple sangat
game engine component yang boleh sama ada control sound ke, control shape ke, control move camera ke. At least that's the most interesting thing to do lah. Okay. Okay. So setakat ini saya rasa mungkin bercukupi lah untuk setakat relief setakat ni. Saya nanti saya akan simpan satu yang paling penting, iaitu nanti kita nak masuk part collision yang ada macam ni. Ini fasa seterusnya. Ni fasa seterusnya ni. Macam ni. Okay. Kita nak memahami lebih lanjut, bahkan kamu nak tengok sendiri pun boleh. Okay. Okay. So kita akan tengok macam mana ni. Ni ada, nak nampak ada blok dia, tak boleh. Okay. So ni sini. So kita akan buat macam mana nak buat ni. Dan kita akan buat satu lagi tambahan lagi, di mana dia pergi ke arah satu tempat tu, dia akan masuk, macam kita pergi ke region tu, dia bila dia collide, dia akan tulis situ anda berjaya. Okay. Itu insyaAllah kita akan move on to the next one. This one. Okay, saya simpan sini. Mana kita simpan benda ni untuk for the another tutorial lagi. Okay. Dan ini pun paling penting, saya akan masukkan juga dalam tu. Ini saya akan masukkan. Nampak? Nampak? Collision. Macam ni lah lebih kurang. Okay. So sebelum kita masuk yang tu lah. Okay. Okay. So saya harap adalah sedikit banyak yang mungkin ada yang dikenangan you guys dah explore more on Reddit ni dah banyak kan. So ada juga mungkin yang baru tengok, mungkin kadang-kadang perlukan semangat dari segi saya sendiri pun kena bagi you guys some motivation untuk buat benda ni kan. So at least saya nak nasihatkan apa yang you guys kena buat adalah, first kali plan your days or week ahead, okay, for this online teaching. Okay. Second one adalah pastikan yang you guys stay as much as possible stress free. Okay. And do accordingly, you guys each tasks yang diberi oleh pensyarah dan sebagainya. Okay, jangan gelabah dan sebagainya. Dan terangkan kepada pensyarah kamu juga kalau in case mungkin tertinggal bab assignment ke ni, bahawa anda terlepas internet anda ni, dengan kaedah yang sangat sopan dan juga orang kata beradab lah sikit. Okay. So minta sebab mostly lecture pun stress juga, diorang pun mostly stress dan you guys pun stress. So masing-masing kita kena orang kata apa, orang kata apa, bertolerate satu sama lain. Sebab benda ni COVID kan, COVID ni pun masalah macam-macam lagi. Pasal teaching bukan saja teaching saja kan, macam-macam ni. Sekolah pun tahun ni tak berjalan sangat, almost half of the year dah kat rumah saja kan. Okay. So dia tanggungjawab tu pergi ke mak bapak. So mak bapak pun stress, terpaksa mengajar anak dan sebagainya. So sampai kerja macam-macam ekonomi. So ini adalah ujian lah for ourselves untuk kita jadi better civilization lah. Okay. Benda ni akan diingat sebenarnya lain. Okay. Sebabnya ingatlah asal usul wabak ni pun di sebuah pasar yang ada hidupan liar di China. Dah ditutup pun pasar tu. Kat Wuhan tu dah tutup. Tak boleh buka selama 5 tahun dah. Memang tak boleh. Okay. Tapi ini sebab control lah. Kita kena masing-masing kan pakai mask bila pergi luar kan. Jaga distance sebagainya. Janganlah tak pakailah kalau boleh kan. Dan kan saman RM1,000 kan rugi je pula kan. Okay. So jaga diri masing-masing. Dan okay. Dan sementara tu saya nak ambil sikit lah ni, apa ada tak apa question sikit. Next question, attendance anda for game engine 2. Okay. Okay, saya nak minta anda respond to the ni apa? Saya punya ada some question tu saya letak. Okay. So saya minta anda respond dengan untuk anda punya attendance for this. Tentu saya punya kelas untuk letak anda punya
nama dan juga metrik ID lah, okay, dalam tu. So letak respon kat sini. Okay, so, boleh start dah. Anda letakkan metrik anda dan nama anda, okay. Jangan risau, benda ni just saya ambil for the, orang kata apa, sebab ada mungkin ada kadang-kadang you guys tak boleh nak online kan, so tak apa, tak ada masalah. Yang penting siapa yang ada time ni je, saya nak appreciate siapa yang dapat online time ni. Dan yang tak dapat online pun bukan saya tak appreciate, tapi you guys boleh tengok kemudian. Just at least for you guys yang dah yang berusaha, mungkin tengah ada yang sampai dengar cerita yang panjang pokok semua dan sebagainya, at least yang you guys business, just nak thanks to you guys yang attend lah, okay. Sebagainya, okay. So kalau ada sebarang soalan, just WhatsApp saja kan kat saya, okay. Kita akan communicate through WhatsApp, through any other medium yang ada, okay, supaya anda pun, orang kata apa, dapatlah release sikit apa yang nak kena ni dan sebagainya. Sebab tugasan pun for you guys punya information, nanti ada final assessment tu untuk memahamkan anda. Kalau ada 5 subjek yang menyebabkan exam, bukan exam lah, FA maksudnya ada 6 assignment plus 6 test. So bayangkan 6 tambah 6, 12 benda kan nak kena buat. Bayangkan final exam satu paper je. Dan ni cuba bayangkan ada 6 test, 6 assignment untuk final assessment. Maknanya test tu 15%, assignment tu 15, another 15%. Okay. Memang boleh replay balik. Benda ni memang recorded dan dekat YouTube live ni pun memang akan ada sampai bila-bila selagi Facebook ada lah. Okay. Dekat YouTube pun ada saya letak juga. Saya akan letak kat YouTube, dekat live ni pun saya akan biarkan di sini. Saya takkan delete benda ni. Memang biar game engineer. Dan bahkan anda boleh share lah kat kawan-kawan anda yang dekat bengkel satu, yang mungkin nak tahu sikit yang tengah buat bengkel kan, boleh juga, okay. So student saya yang online sekarang ni, yang lain tak berisau. Yang memang student saya minta untuk isikan dia punya attendance ni, okay, just for the sake of the saja saya nak letakkan maklumat, okay, to give you guys appreciation for you guys that attending this classes, okay. Okay, ada tak sebarang soalan boleh beritahu kat di luar bidang pun boleh, contohnya berkaitan dengan jabatan. Sebab saya sebagai head of department pun tahulah sedikit berkaitan dengan some stuff kan, okay. So you guys boleh drop down. Tapi yang bagusnya Relic ni lah. Relic ni bagusnya macam-macam function dia ada lah. Dia boleh terus buat. Yang tak bagusnya bagi siapa yang nak go further for the in term of the programming part, so tak ni lah. So tak apa bagus lah kan. Macam kita nak tengok yang ni. Tapi ni for the starter, ni is quite good. Okay, ada tak sebarang soalan ke apa ke kan? Boleh tanya. Okay, kita boleh tengok sini semua sebagainya. Okay,
Semua ya, relic ni semua coding dia memang dah set. Nak buat coding sendiri memang boleh. Tapi dah contohnya sebenarnya memang boleh buat sendiri pun. Kalau nak buat dia sendiri, nak draw rectangle sendiri, maknanya kita draw sendiri pakai line kan, dia ada coding untuk line dan sebagainya. Week 7 belum ada task lagi. Hari ni baru minggu ke-6. Minggu depan saya nak ubah sikit. Saya nak letak assignment berkaitan dengan collision tu lah. Sebab tu saya dekat minggu 7-8 ada satu. Sebab saya ingat setiap 2 minggu ada satu je task yang ada. Sebab minggu ni pun juga ada 2 kan. Minggu depan satu je, insyaAllah. Minggu depan dengan minggu satu lagi, minggu ke-8 minggu cuti. Tapi sebenarnya minggu cuti ke-8 pun kamu kat rumah macam tak ada beza pun, dah memang kat rumah kan. So tapi at least dapat release lah sikit. Okay. Yang penting kita stay positif lah. Okay. Oh, ada persijilan. Okey, bagus. Persijilan HTML. Okey, bab persijilan insya-Allah. Tapi bukan zaman kamu lah. Mungkin zaman tahun 2021 baru akan ada Unity punya persijilan kot. Okey, tak sempat untuk you guys, memang tak sempat. So you guys akan ambil HTML. So tak apalah, HTML pun okey sebab saya nak cuba cari persijilan. Sebab okay, kalau untuk makluman kamu, kalau in term of bidang game ni, dia bukan macam bidang lain tau. Bidang lain di mana dia orang perlukan certified something, so like that. Kalau bidang kreatif ni, especially for game, dia mostly kalau you guys memang hebat in term of dalam Unity ke, dalam Unreal ke, itu pun dah cukup. You guys tunjuk hasil kerja you guys, okay ni saya punya game, itu sijil kamu sebenarnya, sepatutnya lah. Kan? Sebab industri kreatif is not based on the sijil expert kepakaran tu, tapi lebih kepada you guys punya portfolio. Okay, maknanya kalau orang tu tak ada certification pun, kalau tunjuk hasil kerja buat pakai Unreal, pakai Unity, pakai Relic ni, buat game macam Unreal, lagi lah. Aku rasa memang yang nak buat cakap game tu kata tak ada sijil pun tak apa kan. Okay, tapi that's the reason for it lah. Okay, so kalau at least macam contohnya bidang degree ni kamu ambil, tujuannya untuk bagi kamu faham fundamental idea of game creation ni. Okay, so kita boleh develop orang kata apa, in term of the punya management of the game punya company dan sebagainya. Okay, yang terlalu technical. Bahkan saya harapkan ada dekat kamu nanti akan sambung ke dalam master ke dan sebagainya. Sebab sekarang ni banyak universiti sedang proses nak develop khusus game. Okay, diorang banyak memerlukan pensyarah yang ada capability in term of game, but the minimum requirement is must have a masters. Okay, kena ada master. So you guys ni nak sambung sama ada dalam UTM ke, dalam dekat UTM ke, dekat UKM ke kan, dalam bidang berkaitan dengan multimedia ataupun graphics ke kan, mostly graphics lah. Okay, ataupun dalam UTM sini ada multimedia tu is better. Okay, kemudian itu of course lah for PhD boleh buat dalam bidang game lah. Okay, banyak yang tengah nak develop sekarang. So that's why tenaga kerja tu memang perlu. Bahkan Jabatan Media Interaktif sendiri InsyaAllah akan ada 2 pensyarah sambilan akan masuk dulu sebelum pensyarah tetap masuk. Dia ambil bekerja pada tahun depan. Tahun depan akan ada 5 slot pensyarah baru. Hopefully dalam lambat sikit lah, by end of the year juga baru akan dapat 5 orang tersebut. 5 pensyarah baru yang lagi muda dia sajalah, jauh lagi muda. Mungkin
around 30 something lah, 30, 29 macam tu lah. Okay. Okay. So peluang kerja untuk ini masih banyak for the in term of academician. Okay. Di luar sana pun banyak lagi syarikat-syarikat game memerlukan tenaga kerja. Okay. Dapatkan pengalaman penting juga tu. Okay. Diorang at the same time diorang pun ada yang sambung belajar dan juga bekerja, sama-sama belajar. Okay. That's good things lah. Itu yang boleh untuk kamu tahu lah. Okay. Part-time master is depend on the lecture yang ada. Orang kata apa? Kamu tanya ni. Okay, part-time master boleh ambil. Siapa yang bekerja sambil ambil part-time boleh, memang boleh ambil. Ada ramai yang ambil. Okay. So dia bekerja. Contohnya mostly daripada politeknik. Pensyarah daripada politeknik banyak ambil part-time master. Diorang bekerja ambil. Ada yang buat gamenya company buat part-time. Tapi bukan kat sini, buat part-time kat master ke tempat lain lah. Dia kerja kat KL, mestilah buat part-time master di KL. Yang di sini mesti cikgu-cikgu dan juga ada yang lecture-lecture daripada politeknik, tapi bukan bidang game lah. Ada yang bidang game, ada bidang multimedia orang kata, master in kita ada MCSM, ada yang buat part-time juga. Dan ada yang diserap masuk jugalah. Mesti pensyarah kamu yang ada yang diserap masuk. Contohnya macam Dr. Mahfuzah tu sendiri diserap masuk kan, daripada politeknik asalnya. Dekat UTime yang buat part time ada, memang ada. Ni saya bercakap dari segi part time master pelbagai bidang dalam FTMK. Memang mostly dekat UTime ni banyak. Okay, of course lah, in term of nak kena ada ni lah, kamu you guys kena ada, orang kata apa, kena ada income lah untuk bayar yuran tu. Macam sebab dia di kalangan pensyarah dan pekerja-pekerja swasta yang lain, diorang akan datang weekly basis lah, ataupun on weekend jumpa. Okay. Sebab banyak buat part time. Okay. Semakin banyak lah sekarang nak buat. Okay. Mesti bidang-bidang yang kritikal lah. Bahkan 2 orang pensyarah yang nak pensyarah sambilan yang diambil ni adalah kamu punya senior. Kalau kalian kenal Cik Raida Yazid dengan Cik Nakuyah. Okay. Nakuyah dengan Raida ni memang BITE. Batch adalah rasanya batch yang dah lagi 3 tahun ke belakang. Rasanya 2015 kot. Dah lama dah, diorang dah lama. 2015 punya batch dengan 2016 punya batch. So which is you guys tak jumpa kot, tak sempat. You guys masuk sini diorang dah convo kot. Dah convo ataupun tengah tahun akhir time tu. Diorang tengah tahun akhir. So diorang dah ambil master. Diorang dah diserap sebagai pensyarah sambilan dahulu. InsyaAllah akan diserap ke tetap. Okay. Dan diorang pun from the struggle, diorang pun ambil part-time master. Ke part-time master, diorang ambil master full, tapi pembayaran sendiri by keluarga dan sebagainya. Okay. Itu bab master lah. Okay, ada tak soalan? Saya buka satu soalan lah kot sebelum kita akhiri staff kita pada ni. Apa benda yang tanya bab jabatan pun boleh. So yang penting syarat-syarat jabatan sentiasa nak bagi anda ni lah, kalau boleh apa, sesuai dengan environment belajar online ni kan. Kami faham semuanya macam-macam berlaku. Okay. Harap sabar dan juga kita harap nanti COVID ni musim berakhir. Semua nak mengharap. Ada siapa yang tak mengharap tak berakhir kan. Vaksin pun dah tengah ditemui. Dah hampir banyak yang kata 90% semua dah ada banyak. Harapnya by early 2021 dan mid 2021 dah banyak disuntikkan vaksin. Dan dah bukan PKPB dah macam normal lah balik kan. Tapi cuma memerlukan suntikan vaksin dah. Mungkin tak apa PKP, mana dalam nation ni dah boleh bergerak bebas lah macam tu maksudnya. Okay. Bila dah ada vaksin ni kan, at least macam tu lah. Dah boleh start balik kerja semua seperti biasa kan. Itulah maksudnya. Sekarang ni masih ada kekangan, pelbagai pun tak boleh pergi dan sebagainya kan. So at least dah ada kerja balik. Ekonomi ni kena faham lah, bergerak. Kalau semua orang bergerak, okay, dia tak boleh, orang tu tak boleh nak kaya sendiri seorang-seorang, tak boleh. Okay. Semua diperlukan, komponen diperlukan. Peniaga kecil diperlukan, peniaga besar diperlukan, tengahan diperlukan. Tak ada siapa kata aku boleh kaya sendiri tanpa ada orang bawah. Tak ada, tak boleh. Semua memerlukan, cycle tu perlu. Okay. Ekonomi takkan bergerak kalau macam tu. Siapa nak beli kereta kalau siapa tak beli kereta kecil? Kan? Itu je. Semua kena ada. Itu yang dinamakan sebagai ekonomi. Okay. So rasanya kita akhiri laku kita punya sesi kita pada hari ni. Dan sehingga kita berjumpa lagi, pandang sana pada sini kan. Okay.
So kita akhiri kita punya sesi live kita, dan jumpa lagi pada minggu-minggu yang mungkin akan datang. Okay, ada minggu yang saya buat just recorded, ada yang tidak recorded. Dan selepas ni saya nak pergi ke sekolah anak saya, nak ambil modul, nak ambil Zahra, modul Zahra. Okay, pergi mandi. Okay, so okay, kita jumpa lagi, dan stay strong, stay positif. Okay, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.